Okey, peristiwa yang pertama adalah Perang Badar. Perang Badar merupakan satu peperangan yang penting dan pertamalah di antara umat Islam menentang musyrikin Mekah. Yang mana perang Badar ni sebenarnya baginda Rasulullah SAW tidak merancang untuk berperang pun. Baginda hanya menghantar sejumlah tentera kecil untuk menyekat rombongan Abu Sufyan daripada Syam nak balik ke Mekah, yang mana mereka menjual harta-harta orang Islam secara haram lah. Kemudian berlakulah peperangan di antara 313 umat Islam menentang 1000 musyrikin Mekah. Jadi tengok dari sudut jumlah memang kena kitai lah. Memang kena kitai tentera Islam ni. Tapi di atas keyakinan, keimanan yang teguh orang Islam ketika itu, mereka menangi peperangan ini. Peristiwa Perang Badar ni saya suka untuk tekankan, kadang-kadang kita terlalu fokuskan romantisme tentang walaupun jumlah yang kecil tapi umat Islam menang dengan bantuan Allah. Benda tu betul. Cumanya apa yang kita jarang untuk tekankan adalah strategi baginda Rasulullah SAW. Sebagai contoh, baginda mengarahkan tentera untuk menguasai kawasan punca air. Jadi tentera Islam ada bekalan air lah. Musyrikin Mekah pula tak ada bekalan yang cukup, jadi mereka akan letih dan sebagainya. Peristiwa yang kedua adalah Fathu Makkah. Fathu Makkah ini berlaku ketika 8 Hijrah, yang mana pada tanggal 10 Ramadan Rasulullah dengan satu ketumbukan tentera yang besar bergerak daripada Madinah dan mula memasuki kota Mekah pada 20 Ramadan. Fathu Makkah ini merupakan rentetan daripada perjanjian Hudaibiyah yang dikhianati oleh Quraisy daripada Mekah, yang mana salah satu perjanjian dalam perjanjian Hudaibiyah, mereka tak boleh berperang, gencatan senjata, tak boleh berperang. Tetapi Bani Bakar melanggar perjanjian dengan membunuh orang Bani Khuza'ah. Pada asalnya kafir Quraisy menafikan, tapi baginda Rasulullah SAW seorang yang pintar, baginda tahu yang mana Bani Bakar dengan Khuza'ah ni sama-sama kuat. Jadi agak pelik, tiba-tiba mari dari mana? Bani Bakar ni ada senjata yang banyak. Jadi Nabi baginda Rasulullah SAW tahu terlibatnya kafir Quraisy. Okey, peristiwa besar seterusnya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Ini secara jelas. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar ni Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara terus 30 juzuk. Lalu diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW secara berperingkat mengikut peristiwa-peristiwa dan kesesuaian. Jadi bulan Al-Quran ni sangat sinonim lah dengan kita membaca Al-Quran, ada tadarus. Benda ni sangat bagus. Cumanya lebih baik kita mulakan awal. Rejab, Syakban tu kita dah praktiskan. Kata guru saya, kalau tak dapat banyak sehari satu muka pun jadi. Jadi bila kita dah ada training pada bulan Ramadan nanti, diorang kata apa, tak mengah. Sebab setengah orang satu Ramadan tu 20 baca satu juzuk sehari. Jadi masuk hari ketiga keempat dia jadi mengah. Sebab tu kalau kita dulu main bola sekolah dulu kan, main bola dengan sekolah-sekolah hebat ni, kenapa diorang boleh champion bola sepak macam tu? Sebab diorang dah training 3 tahun dah training 2 tahun. Maknanya persiapan mereka tu rapi. Jadi kita nak masuk bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran ini, kita perlu ada latihan yang cukup. Kena kerap baca pada bulan Rejab, Syakban ni agar kita tak lelah. Masuk bulan Ramadan nanti awal bulan je semangat orang kata, lepas-lepas tu terus tak semangat. Jadi selamat beribadah. Moga Allah menerima segala amalan kita dan kita keluar daripada bulan Ramadan sebagai hamba yang bertakwa yang telah diampunkan dosa-dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.